Baiklah, selamat pagi semua. Hari ini Selasa 21 April. Kita berada dalam tajuk 4, operasi set. Okey, kita di penghujung tajuk. So, latihan hari ini kita nak buat latihan praktis komprehensif bagi tajuk operasi set. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk melaksanakan praktis komprehensif bagi tajuk operasi set. Dan apa yang kita nak capai ialah kita nak mengaplikasikan konsep persilangan, kesatuan dan juga gabungan operasi set dalam menyelesaikan masalah. Jadi tugasan hari ini kita ambil daripada buku teks tingkatan 4, tengok muka surat 124, praktis komprehensif, jawab soalan 6, 7 dan 8 sahaja. Baiklah, sebelum kita tengok soalan yang diberikan, kita buat imbasan semula apa yang telah kita pelajari. Yang pertama ni kita dah belajar tentang kesatuan. Dalam kesatuan, simbol yang digunakan seolah-olah bentuk U. Okey, contohnya kalau P bersatu dengan Q. Dalam P ada 1 dan 2, dalam Q contohnya ada unsur 7, 8, 9. Bila kita katakan kesatuan, bermaksud kita akan masukkan semua unsur yang ada dalam P masuk ke dalam, masukkan yang ada dalam Q masuk ke dalam, dan akhirnya kita akan dapat 1, 2, 7, 8 dan 9. Ini ialah kesatuan. Okey, kita tengok kalau persilangan. Kita buat imbasan semula kalau persilangan P bersilang dengan Q contohnya. Sekarang kalau P ada 2, 4 dan Q di dalamnya ada unsur 2, 4, 8. Okey, bila kita katakan persilangan, maksudnya ada di P dan ada di Q. Dia sentuh pada P, dia sentuh pada Q. Okey, nombor apa yang ada pada P dan juga Q? 2. Sini ada 2, Q ada 2. 4 pada P, 4 pada Q. Okey, so hasilnya kita akan dapat yang nombor yang bersilang 2, 4 saja. Ini bezanya kesatuan dengan persilangan. Apa akan terjadi kalau kedua-duanya bergabung? Okey, apa akan terjadi kalau kedua-duanya bergabung? Contohnya, kalau diberi R bersilang dengan P bersatu dengan Q, ada pelengkapnya. Apa yang perlu kita buat sekiranya diberi gabungan begini? Okey, langkah kerja pertama kita kena buat yang ada dalam kurungan. Maksudnya kita kena cari P bersatu dengan Q sama dengan berapa dulu. Okey, langkah kerja kedua kita kena cari P bersatu dengan Q pelengkap. Pelengkap. Ada maksudnya selain daripada P bersatu dengan Q, pelengkap. Okey, langkah kerja ketiga barulah kita buat dari kiri ke kanan. Okey, maksudnya kita buat daripada kiri ke kanan. Barulah kita buat gabungan operasi persilangan. Itu maksudnya kalau melibatkan gabungan. Okey, itu hanya imbasan semula apa yang kita dah pelajari untuk operasi set. Baiklah, ini adalah soalan-soalan yang cikgu nak anda semua buat. Nombor 6, nombor 7, nombor 8. Ini bagi yang mereka yang tidak ada buku teks, boleh rujuk di sini. Okey. Saya pergi pada sedikit tips untuk menjawab soalan.
Contohnya dalam soalan ini, set semester diberikan X ialah integer dalam kedudukan 10 hingga 30. Termasuk juga 10, termasuk juga 30. Sebabnya ada simbol sama dengan di bawahnya. So, langkah kerja pertama kita senaraikan 10, 11, 12, 13 sehinggalah 30. Yang ni perlu ditulis keluar satu-satu nombor. Jangan biarkan dot, dot, dot. Anda perlu keluarkan semua nombor sekali. Okey, selepas itu P. P adalah nombor perdana. Ingat lagi, nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan satu dan juga nombornya sendiri sahaja. Contohnya, bagi 10 hingga 30, nombor perdana terdiri daripada 11, 12 tak boleh, 13, 14, 15 tak boleh, 16 tak boleh, 17, 18 tak boleh, 19, 20 tak boleh, 21, 22, 23, 24 tak boleh, 25, 26, 27, 28 tak boleh, 29. So kita ada nombor-nombor ini. Itu nombor-nombor perdana yang terkandung dalam set semester. Okey, boleh tak saya masukkan 2, 5, 7? Okey, tak boleh. Jawapannya tak boleh sebab 2, 5, 7 ni walaupun dia nombor perdana tetapi dia tidak terkandung dalam set semester kita. Okey, Q. Okey, kita tengok Q. Q di sini ialah nombor gandaan 5. Q ialah nombor gandaan 5 di mana Q gandaan 5 terdiri daripada 10, 15, 20, 25 dan juga 30. Okey, seterusnya R ialah faktor bagi 24. Okey. 1 darab 24. 1 dengan 24 ni adalah faktor. Tetapi 1 tidak terkandung dalam set semester kita. Okey, so saya masukkan 24. Selain daripada 24, 2 darab 12 juga akan dapat 24. 2 dan 12 ialah faktor. Tetapi 2 tidak terkandung dalam set semester kita. So, masukkan 12. Satu lagi, 3 darab 8, 24. Tetapi 3 dan 8 tidak terkandung dalam set semester kita. So tak boleh masuklah. Okay. 6 darab 4, 24 juga tetapi tidak terkandung dalam set semester kita. So tak boleh masuk. So R ialah 12 dan 24 saja. So PQR kita dah senaraikan PQR. Sekarang soalan A ni ialah pelengkap bagi Q. Okey, bermaksud Q tanda selain daripada Q. Oleh kerana Q dah ada 10, 15, 20, 25, 30. So apa lagi yang ada dalam Q pelengkap? Maksudnya yang ada 10 dah ada masuk, 11, 12 belum masuk, 13 belum masuk, 14 belum masuk. Okey, 15 ada dalam Q, so tak boleh masuk. Okay, yang belum ada dalam Q, iaitu Q pelengkap kita. So, nombor yang berikutnya 16 dan apa lagi nombor yang boleh saya masukkan? Apa lagi nombor yang boleh saya masukkan? Sila lengkapkan sendiri. Okay, itu maksudnya Q pelengkap. Okay, kita tengok bahagian B pula. Bahagian B ialah P bersatu dengan R pelengkap. P saya ialah nombor, P saya ialah 11, 13, 17, 19, 23, 29. Ini semua kita dah senaraikan di awal lagi. Okey, ini ialah P. R saya pula, ialah ini 24 dan 12. Tetapi
R pelengkap saya ialah selain daripada 24 dan 12. Maksudnya saya masukkan 10, 11, 12 tak boleh masuk. So 13, tolong senaraikan apa lagi jawapannya. Selepas disenaraikan, apa yang perlu kita buat ialah oleh kerana dia operasi ni ialah kesatuan, bermaksud saya perlu masukkan segala yang ada dalam P dan segala yang ada dalam R lengkap ke dalam penyelesaian saya. So, apa jawapannya? Sila jawab sendiri. Okey. Bahagian C pula, kita tengok. Adakah kita boleh gunakan jawapan yang diperolehi daripada B? Ya. Kita boleh gunakan jawapan yang diperolehi daripada B sebab operasi dalam kurungan ni sama. Operasi dalam kurungan ni sama. Dapatkan jawapan di B tadi, kita buat persilangan dengan Q. Q saya ialah yang tadi, ini Q saya. Q saya tadi ini ialah dalam ni ada 10, 15, 20, 25 dan juga 30. So lepas ni tolong buat persilangan. Persilangan maksudnya ada nombor yang ada di sini dengan ada nombor yang ada di Q. Kalau sama baru kita senaraikan apa kesudahannya selepas kita buat operasi persilangan. Itu ialah cara penyelesaian untuk soalan 6. Sila lengkapkan sendiri. Baiklah, mari kita tengok soalan nombor 7, lorikkan. Okey, set semester maksudnya set semester kita. Okey, sekejap Baiklah, lorikkan soalan nombor 7 Set semester kita di sini. A bersatu dengan B bersatu dengan C. Set semester maksudnya ada set A, B dan C. Kesemuanya akan membentuk set semester kita. Okey, kita tengok soalan A dahulu. Soalan A ada kurungan kan? Di sini ada kurungan. A bersatu dengan B, A bersilang dengan B bersatu dengan C dalam kurungan. Okey, dalam raja kita, gambar raja Min, ini tidak ada nombor. Jadi langkah kerja pertama kita ialah menomborkan kawasan. Kawasan 1. Kawasan 1 ialah kawasan ni Okey. Kawasan 2. Kawasan 2 kita ialah kawasan ini. So kawasan 3. Kawasan 3 kita kawasan ini. Okey, selepas tu kita labelkan kawasan 4. Kawasan 4 yang ni. Kawasan 5. Kawasan 5 yang ni, yang ini Ini. Okey, kawasan 6. Kawasan 6. Kawasan ini. Okey, sekarang kita tengok. B bersatu dengan C. Kita kena buat kurungan dahulu. B kita kawasan besar ni. Okey, dalam kawasan B ada nombor 2, 3, 4 dan 5. Untuk kawasan C pula, kita ada kawasan set C terkandung di sini. C yang ini ada 3, 4 dan 6. Okey, untuk set C. Sekarang operasinya ialah kesatuan. So kalau kesatuan saya akan dapat kawasan 2, 3, 4, 5, 3 dah ada, 4 dah ada, 6. Okey, bila saya buat kurungan. Selepas itu saya kena teruskan untuk persilangan dengan A. A ialah kawasan mana? A, set A kawasan yang ini. Kawasan 1, kawasan 2 dan juga kawasan 3. So, di manakah dia bersilang? Di manakah nombor-nombor ini bersilang? 1 tak ada. 2, 3,
3. So dia bersilang di kawasan 2 dan 3. Kalau dia bersilang di kawasan 2 dan 3, saya akan lorekkan kawasan 2 dan juga kawasan 3. So itulah jawapannya. Okey. So seterusnya untuk bahagian B, kita juga kena buat melabel kawasan dahulu. Melabel kawasan kita. Okey, contohnya di sini, saya labelkan kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3, kawasan 4, kawasan 5, kawasan 6. Macam tadilah. Tapi saya kena buat yang mana dulu? A bersilang dengan B dahulu. Selepas saya buat A bersilang dengan B, dapat berapa? Saya kena buat A bersilang dengan B pelengkap. Dapat berapa dulu? Selepas dapat yang pelengkap ini, barulah saya buat kesatuan dengan C. Bila kesatuan dengan C, bermaksud saya kena masukkan semua sekali hasil yang saya dapat. So berapa jawapannya? Di mana kita nak lorekkan? Cuba sendiri untuk lengkapkan jawapan B. Okey, kalau ada masalah boleh WhatsApp ataupun Telegram. Okey, kita tengok soalan nombor 8. Soalan nombor 8, gambar rajah vein. Di dalamnya ada set P, ada set Q, ada set R. Okey, di dalamnya ada set P, Q dan R. Soalannya ialah bilangan P adalah sama dengan bilangan Q bersamaan dengan bilangan P bersatu dengan R pelengkap. Okey, kita tengok bilangan Q yang boleh kita buat keluar dulu. Q saya adalah bulatan yang ini. Yang berada di dalam Q ialah 2, saya tambahkan dengan 1, tambahkan dengan 5, tambahkan dengan 4K. So jumlah sekarang bilangan Q saya ialah 8 tambah 4K. Okey, saya dapat 8 tambah 4K. Okey, maklumat seterusnya yang diberi ialah P bersatu dengan R. Saya buat P bersatu dengan R dahulu. P bersatu dengan R ada di kawasan mana? P bersatu dengan R, ini ialah P, ini ialah R. So saya kena campurkan semua yang ada di kawasan pink tu. P dengan R. Saya campurkan. Okey. Bilangan P, kita sebenarnya bukan nak campurkan yang warna pink tu tau. Sebab dia kata pelengkap. Okey, bila pelengkap, maksudnya saya tak nak yang warna pink. Saya tak nak yang warna pink. Sebab yang warna pink tu adalah yang warna pink tu adalah P bersatu dengan R. Okey. Tetapi saya tak nak yang warna pink ni. Saya nak yang warna hijau. P bersatu dengan R pelengkap. Maksudnya di luar daripada kawasan pink. Di luar daripada kawasan pink. Saya akan campurkan semua yang warna hijau. Yang warna hijau yang saya jumpa, kawasan yang warna hijau, nombor yang saya jumpa ialah 4K dan juga 2K. Bermaksud 4K tambah 2K. Okey, selepas itu soalan beri kita apa? NQ adalah bersamaan dengan N, P bersatu dengan R tanda. Oleh itu 8 tambah 4K ini ialah N, bilangan untuk Q sama dengan bilangan untuk P bersatu dengan R tanda. Okey, ini 4K tambah 2K. Selesaikan persamaan algebra ini, 4K tambah 2K, 6K.
Sekarang 8 tambah 4K. Apa yang perlu kita buat? Kita bawa K, 4K ke sebelah sana. So 8 sama dengan 2K. Okey, seterusnya 2 dibawa ke arah bertentangan menjadi bahagi sebab 2K ialah 2 darab K. So 2 dibawa ke arah bertentangan bahagi 8 bahagi 2 akan dapat 4 sama dengan K. Oleh itu K sama dengan 4. Tetapi adakah kita dah menjawab soalan? Jawapannya tidak sebab soalan suruh kita tentukan jumlah set semester. Kalau jumlah set semester, kita tengok jumlah set semester maksudnya, buat sendiri nanti Apa maksud jumlah set semester? Maksudnya semua ini ditambah. Semua ini ditambah. Tetapi 4K sekarang ialah 4 darab 4. Di sini ada 16. 2K ialah 2 darab 4, di sini ada 8. So berapa jumlah set semester saya sekarang? Sila lengkapkan dan cari jawapan untuk jumlah set semester. Okey. Jadi itu saja yang cikgu nak sampaikan untuk hari Selasa 21 April. Okey, jangan lupa buat tugasan yang diberikan.